الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واسعا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد. Kasihi Fadil Ustaz Zakaria, Seluruh Jabatan Kuasa Surah Al-Furqan, dan kepada Imam Adida Imam kita pada malam ini, dan kepada semua muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersama pada malam ini dalam malam yang penuh keberkatan dan keagungan, yang mana sama-sama kita sangat bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan peluang yang sebesar ini. Kita syukur pada Allah yang mendengar doa kita sebelum ini, yang kita berdoa sebelum Ramadan. Kita mohon pada Allah dalam rayuan kita, kita sebut balighna Ramadan. Balighna Ramadan. Kita minta kepada Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan ya Allah. Alhamdulillah, Allah telah dengar doa kita, dan Allah telah mendengar rayuan kita. Allah beri peluang kepada kita sekali lagi tahun ini berada di dalam bulan yang diberkati Ramadan Al-Mubarak. Kepada Allah yang telah memberikan peluang kita berada di bulan Ramadan ini, kepada Allah jua kita memohon supaya Allah Ta'ala sampaikan kita ke akhir Ramadan ini. Pada Allah yang telah menemukan kita dengan Ramadan ini, kepada Allah jualah kita memohon agar Allah pilih kita di antara orang-orang yang dimuliakan dengan malam Al-Qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah, selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang sangat rindukan kita, Rasulullah yang kasih dan ambil berat kepada kita. Kepada satu ketika Rasulullah pernah berkata kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, mau tak kalau aku mohonkan keampunan Allah untukmu?" Rasulullah offer. Apa tidaknya ini adalah orang yang paling Rasulullah cinta. Orang yang paling Rasulullah cinta adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Di kalangan orang lelaki, orang yang Nabi cinta adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Ummul Mukminin kata, siapa yang tidak suka andai dia didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, semua orang nak Rasulullah doakan dia. Maka Rasulullah pun memohon kepada Allah, ya Allah, ampunilah Aisyah ya Allah, ampunilah Aisyah ya Allah. Allahu Akbar. Doa siapa yang paling mustajab di dunia ini melainkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lalu bertanya kepada Aisyah, engkau suka tak ya Aisyah aku doakan keampunan Allah untukmu? Aisyah kata, siapa yang tidak suka didoakan keampunan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas dirinya? Maka Rasulullah berkata kepada Aisyah, demikianlah doa saya, demikianlah doaku kepada umatku pada setiap kali solatku. Maknanya setiap kali Nabi solat 5 waktu, tuan-tuan, macam mana Nabi doakan kepada Ummul Mukminin Aisyah tadi dengan keampunan, tuan-tuan. Pada setiap waktu Nabi doakan keampunan Allah untuk sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingat pada kita pada tiap-tiap waktu solatnya, hingga Nabi doakan keampunan Allah untuk kita. Ingatan apakah ini, tuan-tuan? Inilah yang dikatakan satu anugerah Allah Ta'ala yang besar untuk kita. Bila mana Rasulullah rindukan kita dan ambil berat dengan kita, maka kita juga patut ambil berat dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita alhamdulillah bukan hanya berada pada bulan Ramadan, tetapi kita juga berada pada malam-malam yang sangat agung. Sekira para ulama ada menyuraikan ketika mana mereka membaca ayat Allah Ta'ala daripada surah Al-Fajr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal fajri wa layalin ashar. Demi fajar, demi waktu fajar, dan demi malam yang 10. Kita pernah menyebut sebelum ini ada 3 huraian tentang malam yang 10 ini. Wa layalin ashar. Yang pertama para ulama menyebut, iaitu pengenalan jumhur para ulama, mereka katakan 10 malam yang Allah bersumpah dengannya itu adalah 10 malam di bulan Zulhijjah. Tak
Pandangan kedua yang mengatakan 10 malam tersebut adalah 10 malam di bulan Muharram. Dan pandangan ketiga, iaitu pandangan para ulama mufassirin ini, para fuqaha, mereka mengatakan 10 malam yang dimaksudkan ini adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Maknanya ada di dalam tafsir. Ketika mana mereka menguraikan satu ayat Allah Ta'ala yang berbunyi walayalin asyar, demi malam yang 10. Allah Ta'ala bukan hanya hidupkan kita lagi pada bulan Ramadan, tapi Allah Ta'ala hidupkan kita lagi pada 10 malam yang terakhir yang sangat agung. Bahkan Allah adakan kita malam ni, Allah masih akan hidupkan lagi kita pada malam yang ganjil. Malam yang ganjil iaitu malam yang ke-23. Kenapa kita sebut penting sangat malam yang ganjil ini? Kerana Allah Ta'ala, Nabi sebut dalam hadis, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah Ta'ala itu tunggal. Allah Ta'ala suka kepada perkara-perkara yang sifat dia tunggal. Masya Allah. Walaupun Allah Ta'ala itu Esa, tapi dalam konteks bilangan ada genap, ada yang ganjil, ada yang bersifat ganjil. Maknanya yang ganjil itu adalah yang witir, yang tunggal, Maka Masya Allah kita berada pada malam 23, yang juga malam yang disebut di dalam hadis iaitu malam yang berlaku di dalamnya Lailatul Qadar, Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, apapun pada 10 malam yang terakhir ini, kita ambil nasihat Nabi supaya kita memberikan tumpuan sepenuhnya kepada 10 yang terakhir ini. Bukan hanya pada malam yang ganjil sahaja, tapi sepenuh tumpuan kepada 10 malam ini. Kerana Nabi menyebut kepada kita, buru, cari dia pada 10 malam yang terakhir. Muslimin muslimat rahimakumullah, ini kita hari ini mungkin dah sembang-sembang dah. Ramadan dah nak habis dah, Ramadan dah nak pergi dah, Ramadan dah nak balik dah, nampak tu biasa ucapan kita. Tapi kalau kita renungkan, kita muhasabah dalam-dalam apa yang kita sebut tadi ni, sebenarnya yang patut bimbang bukan Ramadan. Yang patut bimbang adalah diri kita. Ramadan yang Ramadan yang nak pergi ni, dia tidak bimbang pada diri dia. Kerana Ramadan ini, kalau Allah Ta'ala takdirkan dunia ni masih ada, belum kiamat lagi, Ramadan akan datang lagi tahun hadapan. Demikian juga kalau tahun berikutnya Allah belum musnahkan lagi dunia ni, Ramadan datang lagi. Jadi maknanya siapa yang lebih cepat pergi? Sebenarnya yang lebih confirm cepat pergi sebenarnya bukan Ramadan. Ramadan dia pergi, dia datang lagi. Tapi kalau kita pergi, kita dah tak boleh datang lagi, tuan-tuan. Jadi bila mana tak boleh datang lagi, inilah yang kita nak ulang pesan, supaya kita ambil peluang ni sungguh-sungguh. Kerana kita sedar ramai orang, kita dah selalu dalam kubur sana agak-agak ramai tak orang nak balik jumpa bulan Ramadan balik, tuan-tuan. Masya Allah, sudah tentu orang dalam kubur sana, kalau Allah bagi peluang nak balik bulan Ramadan ini, besarnya makna berjumpa dengan Ramadan ini. Saya pernah sebut hadis sebelum ni, bukan kata Ramadan. Kalau Ramadan tu memang besar sangat lah. Nabi kata pada satu mayat yang baru ditanam, Nabi kata pada satu jenazah yang ditanam di hadapan para sahabat, Nabi kata 2 rakaat yang ringan, 2 rakaat salat yang ringan, Nabi kata lebih dicintai oleh orang ini daripada dunia dan isinya. Maknanya orang yang mati tu dapat balik semayang 2 rakaat pun tak puas. Nabi baru sebut orang tu dah baru kena tanam, baru tanam. Maknanya dia nak balik, kalau boleh Allah bagi semayang 2 rakaat pun dah macam dunia dan isinya. Bagaimana tuan-tuan mereka melihat Ramadan yang kita ada sekarang ni? Besarnya tuan-tuan nikmat Ramadan yang kita, kalau kita tengok dulu kita doa daripada bulan Rejab kan, rupanya di kalangan para sahabat ada disebutkan kalam daripada para salaf dulu, sahabat-sahabat Nabi dulu berdoa nak jumpa Ramadan 6 bulan sebelum datang Ramadan. Memang minta sungguh-sungguh tuan-tuan. Dan bila tinggal 10 hari macam ni, di dalam dada dan jiwa para sahabat dan para solihin itu sudah tentu dah mula berputik rasa sedih, rasa sedih yang amat kerana Ramadan akan pergi meninggalkan kita, dan kita belum pasti dapat bersama lagi ataupun tidak pada masa-masa yang akan datang. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, jadi demikian kita melihat peluang ini.
Kerana apa? Peluang ini baru cerita dalam kubur pun dah ramai orang yang menyesal. Tapi kalau cerita dekat padang mahsyar, lebih-lebih lagi penyesalan itu. Kalau kita selalu dengar barangkali surah Sajadah, tuan-tuan, ya. Surah Sajadah kita lihat ada satu ayat, tuan-tuan, yang disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau tara idil mujrimun nakisu ru'usihim, ya. Bahawa itu, kalau kamu melihat pada hari akhirat nanti, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang berdosa ini, pada hari itu Allah Ta'ala kata nakisu ru'usihim, semua kepala ni macam ni, tuan-tuan, tak berani angkat kepala, tuan-tuan. Itu dalam surah Sajadah. Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, tunduk kepala. Imam Fir'aun pun tunduk kepala, Haman pun tunduk kepala, Qarun tunduk kepala, dan semua yang sama waktu dengan dia tunduk kepala, tak berani angkat kepala di hadapan Allah. Waktu tu mereka kata, Rabbana absarna, kami dah nampak dah ya Allah. Inilah yang kami tak percaya dulu. Lah ni menang betul-betul yang ada depan mata kami ni. Inilah hari dia yang kami tak pernah percaya dulu. Kami kata apa? Di sini bohong semua. Ini semua tak akan terjadi. Lah betul-betul ada. Absarna wa sami'na, kami dah dengar dulu apa yang para anbiya sebut dulu tentang hari ini. Waktu itu keluar kata-kata penyesalan. Apa dia kata-kata penyesalan itu? Farja'na na'mal salihah, bagilah ya Allah kami balik ya Allah, bagilah kami balik ya Allah. Ni orang-orang ni minta balik tu kan. Nak balik mana? Mana ada dah tapi minta balik tu menunjukkan penyesalan yang amat. Bagilah kami balik ya Allah, farja'na na'mal salihan, kami nak balik buat amal soleh. Inna muqinun, kami dah yakin dah ya Allah sekarang. Kami yakin ya Allah, tapi yakin tu dah tak boleh pakai dah. Yakin tu tak berguna lagi. Yakin tu tak ada nilainya lagi ketika itu, kerana semuanya sudah terlambat. Jadi kalam Allah Ta'ala dan pengkhabaran Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang penyesalan manusia ini, kita harus ambil berat, kerana kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan yang dirahmati Allah, baru ni kita dengar berita kematian Prof Izzy, ya. Dalam sakit dia yang cepat, tapi mudah-mudahan yang baik, kadang perginya pada Ramadan dan pada hari Jumaat, ya. Moga satu pengakhiran yang baik. Jadi kita tak tahu kesempatan kita tu banyak mana yang ada lagi yang Allah nak pinjamkan kepada kita. Dan kita melihat bagaimana dalam satu perkara yang lain, betapa kita mengejar masa kerana kita berpuasa di dalam kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dekat kita, ya taqarabuz zaman, di antara tanda-tanda kiamat nanti masa jadi pendek, masa jadi singkat. Dulu kita sekolah kebangsaan dulu, azan asar dah lompat nak pergi buka puasa, punya lama puasa. Kan? Sekarang ni cepat sangat masa dia. Kita balik nanti letak kepala, sedar-sedar dah bangun sahur. Allahu Akbar, ya. Setahun macam sebulan, sebulan macam seminggu, seminggu macam sehari, sehari bagai beberapa jam. Nabi kata beberapa jam tu Nabi kata macam masa memerah susu unta atau susu kambing. Cepat masa kita. Jadi dalam kecepatan masa ni lah datang yang memburu kita cepat juga. Satu perkara lagi adalah kematian. Masa cepat, maknanya kematian pun semakin cepat menghadap kepada kita. Jadi kalau demikian tuan-tuan, bagaimana harus sikap kita bila kita nak menamatkan Ramadan kita ini, ya? Maka di sinilah kita mengambil bagaimana nasihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahawa kalau kita nak menyudahkan sesuatu perkara, Nabi kata kita kena sudahkan dengan cara yang baik. Sudahkan dengan cara yang baik. Kalau kita bekerja, kerja kita tadi ni sudahkan dengan cara yang baik. Kalau kita mengaji, ada kuliah, maka sudahkan kuliah kita tadi dengan cara yang baik. Kita minta kafarah kepada Allah, tasbih kafarah, tutup dengan cara yang baik. Minta maaf pada Allah Ta'ala, kita baca tasbih kafarah, tutup dengan cara yang baik. Dalam seminggu, kita nak tutup seminggu kita, hujung minggu kita sebenarnya hari Khamis, sebab weekend kita hari Jumaat.
Maka kita kena tutup dengan baik hari Khamis tu, dan kita kena buat yang baik pula hari Jumaat dia sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Kena buat yang baik lebih daripada hari-hari lain. Maka demikianlah satu-satu perkara tadi. Bila mana ada penghujungnya, kita kena buat dengan cara yang paling baik. Ramadan, maka kita nak jumpa hujung dia. Maknanya apa yang agama suruh kita dah jumpa Ramadan, kita nak tutup dia dengan baik. Sebab dia ada hujung dia. Macam hujung minggu ada hari Jumaat, hujung setiap pekerjaan kita ada, maka nak bagi cantik. Dan bila nak bagi cantik inilah kena ada ilmu dan kefahaman. Kena ada kesedaran macam mana nak bagi cantik hujung kita. Kalau dalam perlombaan di dunia pun, orang kalau main bola tak ada gol lagi, agak-agak macam mana dia punya minit-minit terakhir tu, sudah tentu kalah mati ni kan, sudah tentu dia akan main habis-habisan. Dia akan habis-habisan untuk dapatkan gol juga. Itu dia cerita dia. Jadi demikian kalau kita mengambil pengajarannya, kita nak memburu di hujung akhir Ramadan ini, bagaimana kita nak jaga dia dan nak pelihara dia dengan mengambil semua peluang-peluang yang ada yang Allah sebut di hujung-hujung Ramadan ini. Maka kita tak boleh lepaskan dia pergi. Kita nak bagi cantik. Sebab tu Nabi kata dalam hadis, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan yang Allah pandang dan nilai itu adalah amalan yang penutup. Jadi Allah duk nilai kita. Allah nilai kita ni penutup kita. Mungkin di awal dulu kita ada lengah-lengah lagi, dia main-main lagi, tetapi harapnya Allah bagi kesedaran pada kita yang 10 hari ini dah tak tinggal 10 dah, malam 23 dah. Hendaklah kita buat sungguh-sungguh supaya Allah nilai kita. Yang dia nak bagi takwa tu satu benda lain tuan-tuan, tapi yang Allah nak bagi pahala tu satu benda lain. Sebab mana macam orang habis kerja, selalunya majikan akan bagi gaji, bagi upah. Macam tu juga Allah Ta'ala ni, kena habiskan cantik-cantik, Allah Ta'ala akan bagi menurut persembahan kita kepada Allah. Sebab tu hadis kursi kata, as-sawmu li wa ana ajzi bihi, puasa tu bagi aku dan akulah yang akan balas. Maknanya Allah akan balas kesungguhan kita berpuasa tadi ni, tak sama satu sama lain. Tapi orang yang sungguh-sungguh dia dapat lebih. Lain-lain kelebihan yang Allah nak bagi, Allah akan bagi takwa kepada orang yang ikhlas pada dia. Allah Ta'ala akan bagi perisai kepada orang itu. Allah Ta'ala akan bagi keampunan kepada dia. Allah Ta'ala akan bagi kemaafan kepada dia. Pokoknya macam-macam lagi Allah akan bagi. Secantik mana yang kita tutup, maknanya begitulah cantiknya Allah Ta'ala akan limpahkan kepada kita, muslimin muslimat rahimahumullah. Contohnya perkara yang kita nak kena fikirkan, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, musuh batin kita dia ada dua lah. Yang Nabi bagi tahu musuh batin kita tak nampak ni dia ada dua. Pertama syaitan, kedua adalah nafsu kita. Syaitan dah kena tangkap. Kita pegang satu pandangan hadis, pandangan huraian hadis, semua kena tangkap. Ada juga pandangan kata yang kena tangkap tu dia punya bos-bos dia je. Dia punya playback dia ada lagi bawah-bawah ni, yang tu yang masih lagi hapu biru tu. Tapi kita ambil lah, kita tangkap semua. Jadi rupanya bila mana Allah rantai iblis tadi, ada dua perkara tuan-tuan. Yang pertama tuan-tuan, rahmat Allah Ta'ala bila dia rantai iblis, pertama Allah bagi peluang kita ni kenal diri kita. Sebab apa? Kerana syaitan dah tak ada, maka inilah kita kenal diri kita, siapa kita waktu ini. Dan bila kita tengok balik ke dalam diri kita, memang benarlah, inilah diri saya yang sebenarnya. Dulu kita fikir campur tangan syaitan kepada kesilapan kita, kepada kejahatan kita. Tak, sekarang syaitan tak ada. Hakikatnya yang ada pada Ramadan ini adalah diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, Allah bagi peluang rantai syaitan ini supaya apa? Kita dapat jinakkan nafsu kita. Ulama berkata, nafsu kita ni dia macam kuda liar. Kuda liar yang belum pakai pelana lagi. Kalau pergi silat-silat dia sepak tuan ni. Kuda liar. Jadi nafsu kita ni sifat dia macam kuda liar. Jadi macam mana kalau kita tengok ilmu orang nak jinakkan kuda ni tuan-tuan? Orang jinakkan kuda ni rupanya nak bagi dia ikut kata tuan. Dia pertama laparkan dia. Itu dia cara dia. Laparkan kuda tu. Lepas tu baru dia tunduk. Yang kedua, bebankan dia.
Jadi dua perkara ni yang berlaku pada bulan Ramadan. Allah rantai iblis, Allah Ta'ala bagi kepada kita peluang kita untuk jinakkan nafsu kita. Siangnya Allah suruh kita lapar, lepas tu Allah suruh kita bebankan dia. Bebankan dia macam mana? Bangun pagi memang suka nak tidur kan? Bebankan dia, pergi tarawih, pergi witir, tadarus, baca Quran, bebankan dia, lanyakkan dia, supaya akhirnya, ya Tuan, saya kalah, saya ikut Tuan. Nabi nak jinakkan dia bukan senang. Lepas tu bila orang tak mampu kahwin, Nabi kata apa? Hendaklah dia berpuasa, kerana puasa tu dapat jinakkan nafsu tadi. Jadi tuan-tuan, tinggal lagi 7 hari, agak-agak dah jinak belum? Allahu Akbar. Nak menjinakkan dia ni, kalau kata berjaya kita jinakkan dia, 1 Syawal tu syaitan panggil dia, minta maaf, saya dah ada tuan baru. Tuan, saya dah jadi baik, saya dah jadi baik, saya dah jadi baik. Tapi kalau belum berjaya kita jinakkan, maknanya tali dia nanti kita kena lepas balik dekat dia punya mentor lama dia, yang cuti sebulan tadi. Yang ni masalah dia ni. Kalau dia pegang balik dia punya liar dia tadi, tak tahu cakap. Rupanya ini je hikmah dia. Ramadan ni nak jinakkan dia tadi. Sebab kenapa kita kata jinak? Sebab kita tak pernah disuruh bunuh dia. Kita tak disuruh bunuh nafsu. Yang ada istilahnya kita jinakkan dia, kita kekang dia, kita tundukkan dia supaya dia ikut taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatnya Allah datangkan bulan Ramadan ya. Rupanya tuan-tuan nak jinakkan nafsu ni dengan laparkan dia, dengan kita bebankan dia. Muslimin muslimat, bahagian yang hujungnya pada malam ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, Ummul Mukminin Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, kalau saya berjumpa dengan malam Al-Qadar, apa yang saya patut ucapkan, ya? Apa yang saya patut bacakan? Maka Rasulullah mengajar kepada Ummul Mukminin, andai kamu bertemu dengan malam Al-Qadar, maka perbanyakkanlah membaca doa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyakkan doa ini. Ini kena banyakkan. Ya Allah, innaka afuun, engkau maha pemaaf, afuun karim, engkau maha pemurah, tuhibbul afwa, kau suka memberi kemaafan ya Allah. Tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah, maafkanlah saya ya Allah. Yang ni kita nak minta pada baki-baki malam terakhir di bulan Ramadan ini. Ya Allah, maafkan saya ya Allah, maafkan saya ya Allah. Dalam sujud kita, dalam rukuk kita, hati kita merintih, maafkan saya ya Allah, maafkan saya ya Allah. Minta bangkit malam nanti sebelum sahur, maafkan saya ya Allah. Para ulama kata minta maaf, minta rayu kepada Allah, minta macam anak kecil minta pada ibu dia sesuatu. Anak kecil minta